Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tajuk kita pada pagi ini asbab al-hasad wal munafasah. Sebab-sebab timbulnya hasad dan juga persaingan. Sebab yang pertama, As-sababul awal al-adawatu wal baghdha. Sebab yang pertama iaitu pemusuhan dan kebencian. Jadi dengan sebab berpunca daripada saling membenci ataupun kebencian kita kepada pihak lain ataupun pemusuhan kita kepada pihak lain, maka itu menjadi hasad, kedengkian. Ini merupakan sebab kedengkian yang paling berat. Kerana orang yang disakiti seseorang dengan suatu sebab dan ditentang dalam suatu tujuan dengan satu hal akan membuat hatinya benci dan marah kepada orang itu, kepada orang itu, lalu menghendak menjadi kedengkian. Fa inna man azahu syakhsun bisababin min al-asbab. Jadi seorang macam kita kalau apabila disakiti oleh seseorang dengan suatu sebab, wa khalafahu, ataupun timbul pertikaian bi gharadin bi wajh min al-wujuh. Makna pertikaian dalam suatu tujuan. Abghadahu qalbuhu. Maka akan timbul perasaan marah dalam hati kita atau benci pada orang yang menyakiti kita itu. Lalu dengan yaqtadi warasakha fi nafsi al-haqd. Jadi menyebabkan tertanam dalam dirinya perasaan iri hati. Dia akan perasaan dengkilah kepada orang yang menyakiti dia. Sebab orang itu dia tidak suka, dia membenci, maka kebencian itu menyebabkan timbul perasaan kedengkian dalam hati. Sedangkan kedengkian menuntut pelampiasan dan dendam. Jadi bila dengki dalam hati ini akan menimbulkan pula, di sini terjemah dengan pelampiasan dan dendam. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan ungkapan wal haqdu yaqtadi at-tashaffi wal intiqam. Perasaan iri dalam hati dan ataupun perasaan dengki dalam hati ini membawa kepada tashaffi wal intiqam. Al-intiqam kita sedia maklumlah, al-intiqam dendam. Tashaffi ini adalah mencari kelegaan. Yang mencari kelegaan ni panggil. Bila kita tengok musuh kita, maknanya kita sekarang ni berlaku persaingan dengan seseorang. Dan berlaku kita kata kita ada musuh yang suka menyakiti kita, yang suka mencela kita. Maka timbullah hati kita ini, apa saja kebaikan yang dia perolehi, kita akan rasa sakit hati. Kita akan rasa sakit hati. Maka rasa sakit hati itulah yang dimaksudkan dengan dendam. Iri hati yang bawa pada dendam, yang bawa pada kedengkian. Jadi rasa sakit hati ni macam mana kita nak lega, nak mencapai kelegaan dia panggil. Itu makna tasyafi. Makna kita mencari kelegaan bagi hati kita. Iaitu dengan kita melihat dia jatuh.
ataupun dengan melihat dia binasa. Jadi legalah hati kita. Ataupun kalau kita mampu, kita nak balas dendam. Nak buat semula apa yang dia pernah buat pada kita. Jadi kata dia, jika orang yang membenci, ya, orang yang hadir dalam hatinya kebencian terhadap musuh tadi, tidak mampu melampiaskan kebenciannya ataupun tidak mampu untuk mencapai kelegaan, ya, maka ia ingin agar waktu yang akan membalasnya. Mana dia sendiri tak mampu untuk mencapai kelegaan dengan diri dia sendiri, dia tak mampu nak membalas, maka dia menunggu waktu membalas orang itu. Dan mungkin dia akan mengembalikan hal itu kepada kehormatan dirinya di sisi Allah. Mana macam kita orang Islam ni, maknanya kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nilai diri kita kepada Allah. Jadi kadang-kadang kalaulah benar seseorang itu dia musuh Allah, memanglah selayaknya lah kita mohon macam situasi hari ini, Israel, Yahudi, mereka musuh umat Islam, jadi memang kita memohon kepada Allah. Tapi kadang-kadang pemusuhan itu di antara sama kita saja, tak berkait dengan agama Allah. Tapi kadang-kadang kita telah terlampau, kita mendoakan kebinasaan ke atas saudara kita sendiri, sama-sama Muslim, kita minta Allah binasakan dia, semata-mata kerana persaingan sesama kita saja. Dia tidak ada kaitan dengan agama Allah Ta'ala pun. Jadi sebab itu dimasukkan dengan kedengkian. Jadi semata-mata kerana dengki, kita mengharapkan Allah menimpakan balasan pada saudara kita. Jika musuhnya mendapat musibah, dia bergembira atas musibah itu. Dan jika musuhnya ditimpa musibah oleh Allah, dia gembira. Dan mengira bahawa hal itu merupakan balasan baginya dari sisi Allah atas kebenciannya. Semua itu timbul atas kebenciannya terhadap orang tersebut. Dan kerana dirinya, maknanya kerana nak melegakan dirinya. Tetapi jika musuhnya mendapat nikmat, dia tidak menyukainya kerana hal itu bertentangan dengan keinginannya. Bahkan mungkin terlintas dalam fikirannya bahawa dirinya tidak punya kedudukan di sisi Allah. Jadi ini bahaya. Kadang-kadang bila kita mengharapkan Allah menimpakan sesuatu kepada musuh kita, tiba-tiba Allah tidak menimpakan sesuatu yang kita harapkan kepada musuh kita, lalu kita balik pada diri kita. Mungkin Allah tidak sayangkan kita. Mungkin Allah tidak mendengar rayuan kita, doa kita dan sebagainya. Kerana Allah tidak membalaskan dendam terhadap musuhnya yang telah menyakitinya, tetapi justru diberinya pula nikmat kepada musuh. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW sendiri, banyak dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, kamu tidak usah fikirkan tentang musuh kamu. Yang perlu kamu fikirkan, kamu tak usah fikirkan, tak usah bersibuk dengan reaksi musuh terhadap kamu. Ya. Sebaliknya kamu hanya perlu fikirkan tugas kamu. Tugas kamu adalah menyampaikan dakwah. Adapun musuh ini, itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu fadzakir fa innama anta muzakkir lasta alaihim musaitir. Berilah peringatan wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu adalah pemberi ingat saja. Tidaklah kamu lasta alaihim musaitir. Tidaklah kamu orang yang menguasai mereka. Allah yang menguasai mereka. Dan Allah yang menguasai hati mereka. Yasha' yu'azibhum. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah memberi, jika Allah menghendaki, Allah boleh merahmati mereka, iaitu dengan memberi kepada mereka keimanan
dan kemudian keimanan itu mereka diampuni oleh Allah walaupun asalnya mereka kufur. Wa in yasha' yu'adzibhum, kalau Allah nak, Allah boleh mengazab mereka. Jadi sebab itu jangan sampai menjadikan kamu orang yang putus asa dengan sebab musuh. Jadi begitulah. In yasha' yarhamkum wa in yasha' yu'adzibkum. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah akan merahmati sesiapa saja di kalangan kamu. Dan jika dia menghendaki yu'adzibkum, dia akan mengazab siapa saja di kalangan kamu. Wa ma arsalnaka alaihim wakila, dan tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad sebagai wakil untuk menguruskan mereka. Ya, kamu tidak diwakilkan oleh Allah untuk menguruskan mereka, sebaliknya kamu dihantar oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi jangan reaksi mereka itu sampai menimbulkan kedengkian dalam hati kamu, iri hati kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kerana ada kalanya pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu bukan pemberian sayang, kasih sayang, tapi pemberian istidraj, pemberian untuk melingkupkan lagi mereka. Secara umum, kedengkian selalu menyertai kebencian dan pemusuhan. Sedangkan puncak ketakwaan, ini apa yang sepatutnya adalah hati kita, kerana kita ingin hati kita adalah hati yang takwa. Sedangkan puncak ketakwaan adalah tidak menginginkan, bahkan membenci hal itu dari dirinya. Maknanya kita tidak nak dalam hati kita ini ada kedengkian. Kita melihat, kita bereaksi mengikut syariat. Kita marah pun awsaqha ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tanda kukuhnya ikatan iman dalam hati seseorang itu al-hubbu fillah, kasih kerana Allah, wal bughdu fillah, dan juga benci kerana Allah. Ya, bukan kerana kedengkian, bukan kerana kasih, kerana kerana pilih kasih, dan bukan kerana marah pun kerana kedengkian. Tak mungkin membenci seseorang kemudian rasa senang dan tidak senangnya terhadap dirinya berimbang. Kedengkian dengan pemusuhan inilah yang dipakai Allah menyebutkan, maknanya ungkapan yang digunakan oleh Allah bagi menyebutkan sifat orang kafir. Sifat orang kafir. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Ini orang munafik. Dan apabila mereka menyendiri, mana tidak bersama dengan kamu, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, bercampur benci terhadap kamu. Mana bila mereka bersama-sama, mereka bersembang, maka akan menzahirkan kemarahan. Hati mereka tidak beriman. Sebenarnya hati mereka penuh dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu kerana kemarahan kamu itu. Mana bawalah kemarahan kamu itu sehingga ke dalam kubur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati kamu.
Allah akan mendedahkannya kepada Rasulnya. Jika kamu beroleh kebaikan, mana kaum muslimin, baik kaum muslimin, jika kamu beroleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Itu menggambarkan bahasanya mereka tidak setia bersama dengan kamu. Kerana orang yang setia ini dia akan gembira. Orang yang setia dengan seseorang, dia akan gembira apabila seseorang itu mencapai kemenangan, mencapai kebaikan. Dan dia akan turut bersedih jika orang yang ada ikatan kesetiaan dengan dia itu tewas ataupun kalah, sakit, disakiti dan sebagainya. Tapi orang munafik mereka bersikap sebaliknya. Kerana yang adalah hati mereka bukan kasih sayang dengan orang beriman, tetapi yang adalah hati mereka adalah kedengkian, kebencian terhadap orang beriman. Sebab yang kedua, ta'azus. Ta'azus, iaitu berasa berat jika orang lain mengunggulinya. Maksudnya dia merasa berat bila ada orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Dia tidak, orang panggil apa, dia sentiasa ingin berada di atas. Jika sebahagian orang yang setingkat dengan dirinya, mana satu level pada permulaan ni, satu level dengan diri dia, kemudian orang itu mendapat kekuasaan, ilmu atau harta, ia khawatir orang tersebut akan bersikap sombong terhadap dirinya. Yang diterjemah begitu. Asalnya yang paling tepatnya adalah dia khawatir orang itu akan menjadi lebih tinggi daripada dirinya. Sementara dia sendiri tidak bisa mengungguli orang tersebut, bersaing dengan dia. Sepatutnya bila kita tengok orang itu maju, kita berusaha untuk maju seperti dia atau melebihi dia dengan usaha kita. Adapun kita menghadirkan kebencian, kedengkian hati kita tak akan maju sampai bila-bila. Kita tak akan maju sampai bila-bila. Orang yang maju ini adalah orang yang melihat orang lain maju, dia berusaha untuk mencapai kemajuan sebagaimana orang itu. Kerana kemajuan dengan usaha. Dan tidak ada kemajuan yang diperolehi dengan kedengkian. Dan jiwa ini tidak kuasa menanggung kesombongan dan kebanggaan terhadap dirinya. Ini pun perlu sikit tambahan lah. Dan jiwanya tidak mampu untuk menanggung ketinggian orang lain. Ketinggian orang lain. Dan juga kebesaran orang lain mengatasi dirinya. Jadi jiwa dia tak boleh, dia resah. Dia rimas. Dia tak boleh tidur malam bila melihat kawan dia lebih daripada dia. Tujuannya bukan untuk kesombongan. Jadi tujuan dia dengan kedengkian tu bukan dia sendiri nak berusaha untuk mencapai ketinggian. Itu bukan tujuan dia. Dia tak nak pun. Tapi yang dia nak ialah orang tu jangan tinggi daripada dia. Tujuannya bukan untuk bersombong, malah untuk mencapai ketinggian diri, tetapi menolak kesombongan. Tapi tujuannya adalah nak menolak ketinggian orang lain. Mana yang pentingnya orang lain jangan tinggi daripada dia. Dia tak tinggi tak apa. Sebab ia bisa menerima kesejajaran. Asalkan sejajar. Dia nak orang itu sejajar dengan dia. Dia berpuas hati dah. Namun tidak bisa menerima jika ia mengungguli dirinya. Jika orang lain mengungguli dirinya. Lebih tinggi dari dirinya. Itu yang sebab yang kedua. Sebab yang kedua, mana dia tidak ada permusuhan dengan orang lain. Tapi sememangnya dia tak nak orang lain tinggi daripada diri dia. Dan kalau boleh sama sejajar dengan diri dia pun, makna dia dah puas hati dah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan la tatamannau ma faddala, janganlah kamu, kata Allah,
Itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, al-kibr, kerana kesombongan, iaitu bersikap sombong, meremehkan, meminta dilayani dan mengharapkan kedudukan dari orang lain dan kepatuhan kepada keinginan-keinginannya. Jadi bila dia melihat orang lain menjadi tinggi daripada dia, maka dia khawatir nanti tidak ada orang yang akan berkhidmat kepada dia. Maka timbullah kedengkian, dia panggil. Kedengkian untuk melihat orang lain itu jatuh. Mana di sini ni kesombongan terhadap orang yang berkat dengan kita lah. Sebagai contoh, seorang yang biasa menjadi bos. Maka bila dia melihat ada pekerjanya yang mencapai kemajuan, yang boleh mengatasinya, maka itu menimbulkan kedengkian dalam hatinya. Iri hati. Kerana dia biasa dalam satu institusi itu, satu pejabat contohnya, dia adalah seorang berjawatan tinggi. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang baru masuk dengan keterampilannya, dengan kerajinannya. Jadi dia merasakan orang itu nanti mungkin akan ambil tempat dia. Maka itu menimbulkan kedengkian. Wa yakuna fi tab'i, iaitu seorang yang mana menjadi tabiat dia kesombongan, iaitu bersikap sombong. Jadi sebaiknya dia terjemah, kerana di sini disebut ayakuna fi tab'ihi ay takabbar, iaitu seorang yang menjadi tabiatnya kesombongan, yang meremehkan orang lain, meminta dilayani. Mana dia ni sentiasa nak jadi bos, orang layan dia, dan mengharapkan ketundukan dari orang lain dan kepatuhan kepada keinginan-keinginannya. Mana dia mengharapkan, sentiasa dia mengingini orang lain patuh kepada dia. Apabila orang lain mendapat nikmat, tiba-tiba dia melihat orang itu naik pangkat, diberi pangkat, ataupun menjadi kaya sebagai contoh. Sebelum ni orang itu hanya menjadi orang suruhan dia, khadam dia. Tiba-tiba orang itu menjadi kaya, mewarisi harta contohnya daripada ayahnya kaya. Ia tidak kuasa menahan kesombongannya. Oleh sebab tabiat dirinya adalah sombong, maka dia tak mampu nak menahan kesombongan dalam dirinya itu dan merasa terlalu tinggi untuk mengikutinya. Jadi dia rasa dia tu adalah label yang lebih tinggi untuk nanti terpaksa mengikuti orang yang mencapai keunggulan tu. Bahkan mungkin berharap bisa menyamainya atau mengunggulinya. Lalu ia kembali kalah setelah berlaku sombong padanya. Maka setelah dia berada pada dipanggil tahap yang lebih tinggi daripada orang tadi. Jadi dia tak nak pun orang itu sama level dengan dia. Kerana dia tabiat dia itu adalah sombong. Dia itu adalah berasa orang lain lekeh, remeh. Jadi itu tabiat kesombongan dalam diri itu menjadi faktor kedengkian juga. Takbur dan ta'azus merupakan sebab timbulnya kedengkian majoriti dan kebanyakan orang kafir terhadap Rasulullah SAW. Jadi mereka tak mau beriman dengan Rasulullah kerana nanti ketinggian yang ada pada mereka itu akan bagi perasaan mereka, akan dibolot oleh Nabi SAW. Mereka berkata, bagaimana mungkin anak yatim itu harus mengungguli kita? Kan Nabi anak yatim, lahir dalam keluarga miskin pada ketika itu. Mereka pula kaya, mereka pula ada status bangsawan dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita harus menganggukkan kepala kita kepadanya? Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif ini? Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn 'azimin. Zukhruf ayat 31. Yakni kami tidak keberatan untuk merendahkan diri kepadanya dan mengikutinya jika dia orang besar. Mana mereka ni sombong, orang sombong. Jadi mereka merasakan bahawa
mereka hanya boleh tunduk kepada orang yang bagi mereka satu level dengan mereka, iaitu bangsawan, orang kaya. Tiba-tiba wahyu Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada orang yang mereka rasa dalam masyarakat orang itu rendah statusnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam ini kita kena faham, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini dia membawa kebenaran. Dia membawa kebenaran. Dia bukan datang untuk meraihkan mana-mana manusia pada level apa sekalipun. Ya, dia membawa kepada kebenaran, dia membawa kepada apa yang sepatutnya manusia hidup. Itu wahyu. Bukan nak jaga orang itu, bukan nak jaga orang ini. Jadi kerana itu dalam hidup kita ini, jika sekiranya kita hidup untuk menjaga seseorang, menjaga segolongan, ataupun menjaga itu ini dan sebagainya, itu yang menjadi penghalang kita daripada kita mengikuti wahyu Allah. Jadi sebab itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu dibaca dengan penuh tawaduk, dengan penuh kesedaran dan penuh kejujuran, barulah kita akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita berada bersama dengan wahyu Allah, Quran atau hadis, kita kena membuang siapa diri kita. Kebesaran diri dan sebagainya perlu buang, dan kita bersedia untuk menerima apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Barulah kita akan beroleh hidayah daripada Allah. Wa qala ta'ala yasifu Quraisy. Dan Allah berkata lagi, mensifatkan orang Quraisy. Orang-orang semacam inilah, mana mereka orang Quraisy berkata, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Orang Quraisy berkata kepada orang beriman, tentang orang beriman, apakah orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka, yakni dengan hidayah, dengan Quran. Mereka mengatakan bahawa mereka ini adalah awliya Allah. Mereka mendakwa kepada kita bahasanya mereka ini orang beriman kepada Allah. Apakah Allah Ta'ala milih mereka, tidak milih kita, bila kita kaya? Ya, sepatutnya kalau betul lah mereka dipilih oleh Allah, nescaya mereka akan diberi kekayaan oleh Allah. Jadi mereka mengukur nilai seseorang itu dengan apa yang ada di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mengukur manusia dengan dunia, kan dunia ini akan binasa. Sebaliknya Allah mengukur manusia berdasarkan kepada sejauh mana manusia itu mencapai keredaan dia. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bermujahadah untuk mencari keredaan kami. Orang begitu kata Allah, lanahdiyannahum. Kami akan beri taufik kepada dia untuk dia berada di jalan kami. Jadi mujahadah itu yang dilihat oleh Allah. Apakah kita nak hidayah Allah? Dengan kita buktikan mujahadah kita. Sanggup usaha payah kita menuntut ilmu, baca Quran, ya, menghayati Quran, merenung makna Al-Quran. Maka orang itu Allah akan bagi hidayah. Bukan orang yang melihat, dia panggil dirinya, dan melihat, dan terbuai, dia panggil itu pengaruh dengan dirinya sendiri. Ka istikharihim wal unfatu minhum. Ya, sebagai ungkapan pelecehan. Maka ucapkan tadi untuk melecehkan orang beriman. Dan juga keengganan mereka untuk menerima, untuk beriman. Dan sebab yang ketiga, ta'ajub dengan diri sendiri. Ya, berasa ta'ajub dengan diri sendiri. Kama akhbar Allah Ta'ala an al-umam as-salifah idh qalu. Sebagaimana Allah memberitahu tentang umat-umat terdahulu, jika mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah seperti manusia seperti kami. Mereka berkata lagi, qalu ma antum illa bashar misluna wa qalu anu'minu li basharaini mithlina. Mereka berkata, yakni Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya berkata, apakah patut kita percaya kepada dua
orang manusia seperti kita juga, iaitu Musa dan juga Harun alaihi wassalam. Dan sungguh jika mereka sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Wal in ata'tum basharan mislakum innakum idzal khasirun. Jadi orang kafir bersemang sama-sama dia. Jika kamu tunduk patuh kepada manusia macam kamu juga, kamu akan rugi. Mereka yang akan untung. Dia kira macam tu. Nah, padahal mereka sepatutnya melihat apa yang disampaikan itu benar ataupun palsu. Kerana mengikut kebenaran ini bila-bila masa pun akan beruntung. Dan menolak kebenaran itulah yang akan rugi. Fata'ajabu min ayyafuza biratbati risalah. Mereka berasa heran, berasa takjub. Jika orang seperti mereka mendapat kerasulan, wahyu dan kedekatan dengan Allah. Jadi sepatutnya bagi mereka orang satu label dengan mereka manusia, sama-sama manusia ini, dia tak boleh jadi rasul. Rasul ni kena lain daripada manusia. Ya, lain daripada manusia. Okay. Jadi seolah-olah mereka rasa bahawa orang lain siapa-siapa saja sama macam mereka. Atau mereka lebih tinggi. Jadi kalau orang itu layak menjadi rasul, dia pun layak jadi rasul. Itu dimaksudkan takjub tadi ni. Sebab tu dia sebut tadi. Apakah orang seperti kita dilantik oleh Allah menjadi rasul? Padahal tentu kita sedia tahu, walaupun rasul-rasul ni manusia macam kita, tapi mereka dalam level yang tak sama dengan kita di sisi Allah. Ya, rasul-rasul ini sama level dengan malaikat. Jadi sebab itu orang yang rendah diri, orang yang merasa rendah diri, dia tidak lihat siapa yang datang membaca ayat Quran pada dia. Dia hanya melihat kandungan ayat itu. Apakah benar atau tidak. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyebutkan unzur ma qila wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang diucapkan kepada kamu. Jangan kamu perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kadang-kadang anak-anak kecil saja boleh menegur kita dan teguran dia itu betul, kita boleh terima. Kerana kita tahu bahawasanya kebahagiaan, kejayaan itu berada pada mengikuti yang betul. Jadi harta yang menyampaikan kepada kita yang betul itu, orang yang lekeh, kita tetap bersyukur kerana Allah menghantar dia untuk memperingati kita. Jadi sebab itu, bukan saja kita tidak boleh sombong sesama manusia, bahkan kita tak boleh sombong dengan alam. Kerana itu orang yang rendah diri, orang yang tidak sombong ini, dia boleh belajar daripada semua orang. Daripada burung, dia boleh belajar daripada pokok-pokok, dia boleh belajar daripada orang miskin, dia boleh belajar daripada orang kaya, dia boleh belajar daripada pemimpin, dia boleh belajar daripada rakyat. Ya. Jadi sebab itu pemimpin yang berjaya adalah pemimpin yang belajar daripada pemimpin yang lain, yang adil, dan juga belajar daripada rakyat dia sendiri. Dia sebagai contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu bertanya kepada sahabat-sahabat lain walaupun dia tahu sahabat-sahabat yang lain itu, ataupun kita sendiri menyedari bahawasanya Sayyidina Umar ini dia termasuk dalam 10 orang al-basyarun bil jannah. Tapi menjadi tabiat Sayyidina Umar, dia suka bertanya. Tanya sahabat-sahabat, belajar daripada sahabat-sahabat yang lain, minta nasihat daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka sebab itu dia unggul. Seorang pemimpin yang sangat unggul dalam sejarah Islam itu sendiri. Kerana itu mereka kemudian mendengki dan menginginkan hilangnya kenabian dari mereka, dari para nabi. Kemudian, kerana takut jika orang yang sederajat dengan mereka dapat mengungguli mereka dengan pangkat kenabian itu atau kerasulan itu.
bukan dengan tujuan kesombongan. Jadi bukan kerana mereka ingin dipanggil dengan tujuan, patutnya dia terjemah, bukan kesombongan, takaburan. Bukan kerana mereka itu sendiri nak berada tinggi daripada orang lain, tidak. Yang penting orang lain jangan tinggi. Untuk kepimpinan. Dan mereka tak nak kepimpinan pun. Mengutamakan pemusuhan ada sebab-sebab yang lain. Bukan kerana pemusuhan. Kerana pemusuhan itu, faktor pemusuhan yang menimbulkan kedengkian yang pertama tadi. Ini kerana ta'ajub. Faktor kerana bahasa diri lebih hebat daripada orang lain. Jadi tak ada orang, patutnya dia yang dilantik menjadi Rasul. Bukan dengan sebab-sebab yang lain lagi. Tapi sebab ta'ajub. Sebab berasa kagum dengan diri sendiri. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan salasul muhlikat. Ada 3 perkara yang boleh membinasakan kamu. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama kata Nabi, hawa syuhun muta'. Yang pertama adalah perasaan bakhil. Yang melampau-lampau. Sehingga bakhil itu mengkontrol dirinya. Yang kedua, hawa mutaba'. Dia tenggelam dalam hawa nafsu. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih. Berasa kagumnya seseorang itu dengan dirinya sendiri. Dia berasa ta'ajub dengan dirinya sendiri. Mereka berkata penuh ta'ajub. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum. Adakah Allah mengutus seorang rasul, seorang manusia menjadi rasul? Mengapa tidak turunkan kepada kita para malaikat? Allah berfirman lagi, apakah kamu heran bahawa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang lelaki di antara kamu? Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa kamu nak heran? Allah boleh memberi rahmat. Allah boleh mengangkat darjat siapa saja yang dia nak. Kerana dia mengetahui hamba-hambanya ini. Dan dia tahu siapa yang berhak untuk menjadi Rasul. Dan dia mengangkat orang itu menjadi Rasul. Jadi sepatutnya, bila Allah muliakan Rasul, kamu menumpang kemuliaan dia dengan beriman dengan dia. Maka kamu akan turut menjadi mulia sebagaimana mulianya dia. Kerana kamu berada bersama dia, bersama dengan orang yang dia kasihi, Allah kasihi. Itu 3 sebab timbulnya hasad. Pada hari ini kita baca dan ada lagi 3. Jadi kesimpulannya, 3 sebab ni kita kena buang daripada diri kita. Kerana Nabi nyatakan, iyakumul hasad. Hendaklah kamu jauhi hasad. Kerana hasad ini, kedengkian ini akan makan kebajikan kamu, amal soleh kamu, ibadat kamu. Sebagaimana api makan kayu api. Akhirnya jadi abu. Kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Jadi bila nak buang hasad ini, kedengkian dalam hati, kena buang faktor sebab dia. Yang pertama, pemusuhan. Jangan kita bermusuh pada mana-mana orang lain dengan sebab nafsu. Kalau perlu musuh pun kerana Allah Ta'ala. Kerana orang itu memang musuh Allah dan Rasul, maka dia musuh kita. Bukan semata-mata perbalahan peribadi membawa pada musuh. Tidak. Apatah lagi sama-sama orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 sebab kita baca ini. Yang kedua, ta'azus. Bahasa diri ini terlalu mulia. Sehingga tidak ada orang lain yang boleh mengatasi kita. Itu juga menimbulkan kedengkian. Yang ketiga, kerana tabiat diri yang sombong. Memang sebati dengan kita ni kesombongan. Maka bila-bila masa pun kita melihat orang lain dengan pandangan hina. Jadi sebab tu bila orang lain itu mencapai peningkatan, kita akan jadi orang yang dengki dengan dia. Yang keempat, kerana kita berasa kagum dengan diri sendiri. Sehingga kan kalau orang lain berhak dengan satu jawatan, maka kita rasa kita lebih berhak. Sebab kita merasakan kita lebih layak dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.